Jadi pada malam ini saya ingin menyentuh satu tajuk yang mungkin kita rasa ini bukan perkauman. Saya ambil dipanggil pencinaan Malaysia. Bukan kita masuk Cina sini. Macam mana proses pencinaan Malaysia ni. Jadi kan nampak nanti. Okey? Supaya kita sedar, ini sejarah. Sejarah mengajar kita. Okey? Sejarah mengajar kita dan sejarah memberi peringatan kepada kita. Jatuhnya kita lihat beberapa kerajaan, termasuklah kerajaan Islam Abbasiyah dan sebagainya, kerajaan Islam Ottomaniyah, ada sejarah dia. Dan sejarah perlu kita ambil iktibar. Jadi kita berkongsi buku sikit. Buku ni tuan-tuan boleh beli dalam Shopee. Okey. Saya beli harga dia RM45. Okey, boleh dapat ni. Jadi kita malam ni kita perkongsian sikit buku ini. Masa tak panjang, mungkin lebih kurang 1 jam untuk saya ambil poin-poin penting saja. Jadi aku nak ulas page by page. Kita kena buat 10 hari 10 malam program housework ni lah. Jadi hari ni kita buat 2 hari 1 malam je, kita kupas ni saja. Baik. Pencinaan di Malaysia. Jadi tajuk skop perbincangan kita pada malam ni ialah berkita tentang, kita akan pergi tentang pendahuluan. Kita akan lihat tentang peranan Yahudi dalam sejarah kebangkitan Cina. Kemudian kita lihat adakah obor. Tuan-tuan kenal apa dia obor? Strategi Cina untuk menguasai dunia. Dan adakah obor strategi Cina untuk menguasai ekonomi dan sumber alam? Kemudian diaspora Cina digunakan sebagai alat penjajahan. Yang datang sini kita panggil diaspora Cina. Adakah yang ada di China, di Malaysia ini merupakan alat untuk terusnya mencapai visi mereka ini? Dan apakah obor dan pengaruhnya terhadap strategi ketenteraan Cina? Jadi kita kena buka view sikit. Kita buka view sikit tentang sejarah ini supaya kita kenal siapa musuh kita. Okey, siapa musuh kita. Baik. Dalam pendahuluan buku ini, dia bercerita tentang bahawa tanah Melayu ini sudah berhadapan dengan penjajahan dan penjarahan dari rumpun bangsa Cina. Okey, kesan daripada penjajahan dan penjarahan itu terlihat bahawa akan berlakunya dari segi ataupun merangkumi politik, ekonomi, sosial, demografi, bahasa dan sebagainya. Sekarang kita merasai, kita merasai di Malaysia ini tentang kesan daripada proses imigran orang Cina ke tanah Melayu. Dan implikasi terlihat runtuhnya tamadun dan hilangnya kedaulatan tanah air Melayu. Jadi ini yang kita lihat dijelaskan dalam. Saya tak mau ulas panjang ni sebab tuan-tuan dah biasa dengan ini dan juga boleh membaca dan banyak sumber-sumber yang tuan dapat. Cuma saya nak mengupas buku ini. Baik. Belum pergi jauh, saya sebut istilah penjajahan dan penjarahan. Apa dia penjajahan? Penjajahan ialah menakluki atau menguasai, menjajah atau menakluk dan merentah sesuatu daerah. Penjajahan perihal soal pembuatan menjajah. Penjarahan ialah barang-barang hasil yang dirampas. Kan? Kalau saya pergi rumah Azrul, saya kuasai segala harta ini dipanggil penjajahan. Tapi kalau merampas semua kekayaan Azrul punya itu dipanggil penjarahan. Dipanggil. Jadi kita lihat British datang tanah Melayu juga telah menjajah dan menjarah tanah Melayu. Ini Islam. Baik. Kita lihat ada 3 gelombang. Kalau dalam buku dia kata 3 gelombang projek pencinaan ini. Pertama, gelombang 1 dipanggil Nam Tien. Yang kedua dipanggil, gelombang kedua itu tentang kehadiran atau kedatangan Francis Light ke Pulau Pinang. Dan gelombang ketiga tentang kedatangan Yahudi beramai ke negeri Cina. Ya, adakah kedatangan orang Yahudi ke negeri Cina itu memberi implikasi besar kepada kita tanah Melayu? Karena kita lihat Yahudi merupakan musuh Islam. Jangan Ustaz,
Mana Ustaz? Tak Syah. Ayat mana? Walan tardau an yakulu. Kan saya boleh lupa Al-Yahud tidak akan reda sekali orang Yahudi Nasara kepada Islam. Itu musuh kita. Allah bagi jelas pada kita. Jadi adakah peranan Yahudi di China itu memberi kesan dan implikasi yang besar kepada kita di tanah Melayu ini? Okey. Gelombang yang pertama dipanggil Nam Tien. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, Nam Tien ini maksudnya pergerakan ke selatan. Okey, pergerakan selatan maksudnya bahawa pergerakan bangsa Cina ke alam Melayu yang terletak di selatan negeri China. Ini dipanggil Nam Tien. Dan kalau tuan-tuan saya mengkaji tentang sejarah kurikulum mereka meletakkan bahawa alam Melayu ini merupakan wilayah ke-6 mereka. Ini ditekankan dalam kurikulum silibus di negeri China. Alam Melayu ini merupakan sebahagian atau wilayah ke-6. Saya terlihat dia berkembang China ni. Dan terlihat Nam Tien ini telah berlaku 900 tahun dahulu. Dan mula-mula sekali dia menyerang kerajaan Melayu Champa dan sampai Kedah. Kan kita dengar Champa kan? Orang Melayu Champa. Di mana Champa tu? Kemboja. Kan kita tahu lah Kemboja. Kami pun dulu NGO kami buat kutipan hantar buat pilih air tanah, gali tanah dan sebagainya ke Champa. Ke Champa. Champa ini sekarang ini yang kita minda kita ialah Kemboja. Tapi sebenarnya Champa ialah suatu kerajaan Melayu yang cukup lama memerintah. Di mana dia? Itu dia, kerajaan Melayu Champa. Luas tak? Seluruh Vietnam tu. Inilah kerajaan Melayu Champa. Tapi terlihat hasil daripada Nam Tien, iaitu pergerakan mereka ke selatan ini, maka terlihat telah dia menguasai selatan negeri China. Baik. Di mana dia Kepulauan Melayu? Bila sebut Kepulauan Melayu, kita nampak mungkin ni saja. Tanah Melayu, Indonesia, Brunei, ni saja. Sedangkan Kepulauan Melayu yang pertama ialah seluruh Asia Tenggara ni. Inilah dipanggil Kepulauan Melayu. Buktinya terlihat di sini sudah wujud kerajaan Melayu Champa. Di sini sudah wujud kerajaan Melayu Shon. Di sini sudah wujud kerajaan Melayu Mun di sini ni. Kepulauan nanti ceritakan nanti. Di sini sudah wujud kerajaan Melayu Filipina ni. Sekarang terlihat kalau sebut Filipina, apa gambaran kita? Negara Kristian. Betul tak? Tapi asalnya inilah milik kita. Sekarang kita sebut Kemboja, Vietnam, kita bayang negeri China. Sedangkan ini milik kita. Kita lihat selatan Thailand, kerajaan Patani, kerajaan Songgora, kerajaan Melayu Kedah, itu adalah kerajaan kita. Tapi terlihat sekarang habis. Maksudnya proses Nam Tien mereka itu berjalan sampai ke bawah. Dan kita lihat dia telah menguasai kita di sini. Singapura habis. Ini bukan nak bangkitkan semangat perkauman, tidak. Bukan nak ini. Kita jelas bahawa ini sejarah dan kita kena berhati-hati. Esok tidak berjasa, kita ada unit khas yang dipanggil IRIS untuk membuat research, kajian tentang ini. Okey. Baik. Jadi ini dia kerajaan Melayu Champa. Itulah bandar-bandar yang dahulunya. Okey. Cuba tengok.
Dia sudah wujud selama 1643 tahun. Kerajaan Melayu ni bukan lekeh-lekeh. Kita baru 60 tahun merdeka, betul tak? Tapi kerajaan Melayu Campak ini sudah wujud 1643 tahun memerintah, dari kurun kedua sehingga kurun ke-19. Satu jangka yang sangat lama. Tapi terlihat akhir jatuh. Dan ke mana orang Melayu Campak pergi sekarang? Pergi di Kemboja, lari merata duduk lautan dan sebagainya. Dan kita pula orang Malaysia bagi bantuan setiap tahun, hantar buat korban dan sebagainya kan, untuk bantu. Sedangkan mereka dulu adalah negara cukup hebat yang merintah selama 1643 tahun. Jadi terlihat, jangan hairan kita 60 tahun besok anak-anak cucu tidak ada lagi. Kita merempat ini. Tapi kalau kita tak mulakan perjuangan kita dari sekarang. Okey? Okey.